Terkenang kembali kisah cinta lama, kisah mawar berduri menusuk di hati. Haruslah ku selami. Quality of quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam quality. Selamat datang ke channel Panca Remas A to Z episod 8. Baik, episod KMS 4, episod 8 ini, seperti mana kita sebutkan pada episod sebelum ini, kita akan lihat satu sistem QMS, ya, Quality Management System ataupun sistem quality menyeluruh yang tidak asing lagi, syarikat yang telah banyak melaksanakannya sejak mula diperkenalkan, dan itu adalah disebut sebagai Total Quality Management. Jadi kita boleh lihat di sini, ya, ada buku yang salahnya, Total Quality Management TQM, di mana dikeluarkan oleh pihak-pihak mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakan quality management. Dan samping itu juga kita akan lihat kepada suatu kesedaran, awareness. Yang saya sebut awareness di sini kerana TQM awareness workshop, ya, untuk tak kira middle management boleh, upper management boleh, dan juga management peringkat bawahan kita juga akan guna pakai, di mana istilahnya adalah kepala sebagai, kita katakan sebagai untuk memberikan maklumat-maklumat serta ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menjayakan program quality system quality menyeluruh adalah TQM. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tajuk yang nak kita sampaikan pada episod ini, ingin saya jelaskan bahawa TQM ataupun sistem, mana-mana sistem, ya, pelaksanaannya adalah amat rumit sekali kerana dia memerlukan budaya kerja baru, kena juga ada perubahan yang mesti kita laksanakan, kerana sistem lama telah pun menunjuk pada kita bahawa quality management ataupun pengurusan quality ini tidak mampu membawa syarikat-syarikat ke tahap yang kita mahukan supaya quality terjamin dan pelanggan dipuaskan dari sudut barangan, pengeluaran barangan dan juga perkhidmatan. Jadi apakah sistem ini mudah diimplementasikan? Jawapannya tidak mudah. Kerana salah satu yang kita dapat lihat adalah untuk bertukar daripada satu pemikiran yang sudah kita pakai selama lama-lamalah, mungkin 10 tahun dan sebelum itu, ya, untuk menukarkannya perlu masa, kerana biasalah, to change is not easy, orang kata. Untuk menukar tidak mudah, untuk berpindah pun petang lagi tidak mudah. Jadi perlu kita berikan suatu latihan demi latihan dan kita lihat assessment kita buat dulu untuk nak laksanakan sistem-sistem ini. Kita buat kita panggil sebagai penilaian pertama untuk melihat di manakah kedudukan pekerja-pekerja dia, ya, semua tahap lah, tahap atasan, tahap pertengahan, tahap bawahan, di manakah mereka punya kedudukan, apa yang mereka sudah perolehi, nilai-nilai yang positif dan juga nilai-nilai yang
berdaya saing, dan adakah mereka puas hati dengan isu-isu yang semasa di syarikat yang mereka bertugas itu. Adakah mereka merasa tidak kepuasan hati mereka? Kesemua ini akan menggelapkan atau merumitkan kita punya usaha, kerana apabila ada perasaan tidak suka pada majikan, tidak suka pada pihak pengurusan, tidak suka pada pihak atasan, maka sudah tentulah apa sahaja perubahan yang kita perlukan dilaksanakan tidak semudah untuk diambil oleh mereka, terutamanya khususnya kepada pekerja-pekerja. Mungkin pihak atasan sebagai CEO dan lain-lainnya mungkin sudah tahu betul-betul pentingnya untuk menyerapkan dari kerja yang baru ini, kerana kelemahan-kelemahan yang ketara di dalamnya, maka tidak terjamin hasil mutunya, dan juga banyak pembaziran. Contoh, banyak kita panggil sebagai tidak konformasi, non-conformance, dalam istilah kita katakan sebagai tidak menepati SOP. Kita ada SOP. Memang dalam sistem quality bureau ni banyak sekali SOP, banyak sekali instruction atau kita panggil sebagai nota-nota yang kita mesti ikuti, patuhi, dan salah tentulah kita banyak dokumentasi yang perlu kita sediakan dalam dari awal sampailah perangkat akhirnya. Kita mesti ingat yang quality sistem bureau ni kita akan juga buat audit, banyak auditan yang akan dilaksanakan dan lihat dari semasa adakah berjaya, adakah kurang berjaya, adakah di manakah tahap kita. Jadi biasanya yang menggagalkan pelaksanaan sistem quality bureau ini kerana perasaan 50-50. Contoh, pekerja mahukan kepuasan dari sudut pelanggan dia mahukan kepuasan dari sudut dia punya cara bertugas dia, kepuasan dari sudut dia punya kehendak-kehendak mereka. Selagi mana ini tidak diambil kira, tidak diselesaikan oleh pihak pengurusan, maka half-hearted lah, ataupun kita panggil separuh hati lah kan. Kita suruh mereka laksanakan ataupun menjalankan tugas-tugas yang perlu didokumentasikan, yang perlu diikutkan peraturan-peraturan SOP, maka mereka tidak begitu suka. Dari sudut keselamatan kan kena pakai segala kalau bahagian-bahagiannya di mana pencitraan kan, mereka kena guna face mask lah, kena guna goggle lah, kena guna bahagian ini kena di tahap sedia untuk berkhidmat. Kita juga kita lihat pada tengok sajalah sistem yang dilaksanakan di jalan raya dan juga di mana-mana lah. Kalau dikatakan perlunya keselamatan untuk penunggang yang menggunakan motosikal kan, mereka perlu menggunakan topi kelidah dan sebagainya. Tapi 100% tidak kita lihat dipatuhi oleh mereka-mereka yang menggunakan jalan raya. Malah ikut suka sajalah. Walaupun itu kesihatan mereka, tapi mereka tak nampak. Mereka rasa rumit, mereka rasa susah. Mereka lihat pada negatif, nilai negatif. Menyusahkan mereka dan sebagainya, maka mereka pun akan tinggalkan. Apabila ada pihak berkuasa atau pihak yang bertanggungjawab, barulah mereka akan kelang kabut menggunakannya. Tapi selain begitu, mereka akan lupakan saja. Akan berbasikal begitu juga. Basikal banyak dah berlaku, mana sepatutnya bila berada di jalan raya, hendaklah kita sentiasa peka dengan unsur-unsur yang tidak selamat. Boleh jatuh kan, boleh berlanggar, boleh
aksiden dan sebagainya. Tapi kesedaran ni belum lagi dilihat ya. Kita masih tidak sedar, walaupun kita tahulah banyak berlakunya kelangan dan sebagainya, tapi dan juga banyak jiwa yang telah terkorban, tapi masih kita tidak ambil peduli. Ya, kita tidak rasa itu suatu tanggungjawab bersama. Begitu juga masyarakat. Jadi syarikat perlu siap sediakan dari sudut kewangan. Dia memang ada perlu dibajetkan ataupun diperuntukkan kewangan yang mencukupi untuk diguna pakai. Kerana kita kena beli ikutlah kalau sistem yang kita kata kita kena ada buku-buku, kita kena ada katalog-katalog, kita kena ada sambutan-sambutan kan, hari kualiti, dan kita kena ada papan tanda contohnya dilarang melakukan sesuatu perkara yang boleh mencemaskan atau menjejaskan kita punya pelaksanaan sistem kualiti menyuruh ini. Jadi memanglah sukar, memang susah dan memang boleh gagal. Apabila gagal, maka syarikat akan lebih mengalami kerugian daripada mengalami keuntungan. Kerana modal yang diguna pakai untuk nak menerapkan sistem-sistem yang baru, SOP yang baru, lakukan administrasi yang baru, dan perlunya ada sikap-sikap yang baru. Jadi tanpa persediaan, tanpa kesungguhan ya, semua pihak ini bukan satu dua orang yang kita perlu jagai, kita perlu jaga dari atas hingga ke bawah, kiri kanan. Maknanya setiap ahli dalam syarikat, tanpa dikira apakah tukang tanggungjawab dia, apakah tugasan dia, semua mesti patuhi pada sistem kualiti menyuruh ini. Masuklah, kalau tidak boleh merokok, maka tidak bolehlah merokok. Kalau tidak boleh macam potong jalan, kita panggil apa, shortcut. Tak perlulah guna barang A, kita terus guna barang C. Tidak boleh. Disiplin dia amat penting. Tanpa disiplin ya, tanpa kesedaran disiplin yang tinggi untuk mencapai kejayaan. Dan kita mesti ingat ya, ini bukan kerja sehari. Ini bukan kerja seminggu. Ini kerja bertahun. Ya, kerana nak pindah, bukan nak pindah rumah, nak pindah budaya kerja yang lebih dinamis, budaya kerja yang lebih meningkatkan keuntungan kepada semua pihak, budaya kerja yang akan rasa kerugian itu adalah kerugian kita, bukan kerugian syarikat. Ya, nak ada bonus, nak ada pulangan-pulangan yang kita harapkan hujung tahun lah biasanya. Lepas dikirakan apakah kos-kos terlibat. Jadi cost of quality ya, cost of quality. Saya selalu sebutkan, quality ada cost dia. Dan cost quality ni bermaksud penjanaan maupun kita punya sikap-sikap untuk mencapai kualiti barangan, mencapai kualiti pekerjaan, mencapai kualiti pemikiran, mencapai kualiti yang kita sebut dahulunya, ingat tak? Kita kata package kualiti. Ini semua adalah kita panggil sebab perbelanjaan ya, yang perlu kita wujudkan, kita sediakan supaya boleh dikatakan operasi itu berjalan lancar, smooth ya, smooth. Kita tidak mahu ada non-conformance. Non-conformance ni satu perkara yang amat tak cantik lah.
Ya, tak ikut peraturan. Ya, setiap audit apabila ada suatu non-conformance ataupun satu keadaan di mana tidak mengikut peraturan, akan menggagalkan, akan tidak menghasilkan kita punya uh, mutu maupun kita punya matlamat. Kita nak lihat sekarang ni dalam konteks perangkat negara pun begitu juga. Sistem-sistem negara yang katakan sebagai undang-undang, ya, undang-undang, sama ada undang-undang kecil, undang-undang besar dan sebagainya. Jika undang-undang tidak dipatuhi oleh semua pihak, tak kira lah atasan, bawahan dan rakyat biasa, maka amat sukar pun untuk nak nak lihat kepada kemajuan. Sebab kemajuan ini bukan datang tanpa ada kita panggil sebagai persediaan, ya. Dia bukan datang begitu saja. Dia mesti ada satu planning, satu kerja-kerja yang kita telah pun serapkan, yang dikatakan diutamakan, yang kemudian dikemudiankan. Maka setiap rakyat, setiap pekerja di syarikat ataupun di mana saja, hendaklah membudayakan disiplin yang tinggi. Tanpa itu, maka amatlah tidak akan berjaya. Dan apabila tidak berjaya, rugilah kita punya matlamat ataupun kerugianlah pada semua pihak. Ya, kerana dalam perniagaan kita semua tahu pengeluaran semuanya bersaing, ya, bersaing amat pesat sekali. Kemampuan untuk mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran dia bergantung kepada bukan robot-robot, bukan mesin-mesin, tapi bergantung kepada man, kan, kita kata. Kita lihat kepada PDCA maupun kita lihat kepada Ishikawa, kan, kita lihat kepada ada manusia yang menerajui segala sistem-sistem yang dikenal pasti dan perlu guna pakai oleh kita. Jadi kita lihat beberapa ciri-ciri yang disebut sebagai apakah yang diperlukan, ya, dalam konteks menu je. Jadi menu TKM ni berbagai. Kita ada macam-macam menu ya. Macam kita pergi kedai makan lah, apa menu kita, ya. Menu ni bermaksud apakah kita punya perlu yang kita. Jadi ini secara ringkas saya, kita bersantai juga. Kita lihat kepada menu dia, ya. Yang pertama lihat situ ada productivity. Productivity semua tahu, kan? Nanti kita akan perincikan. Yang kedua quality. Tadi itu buat cost of quality. Yang ketiga culture change, budaya kerja, ya. Perlu ada management commitment, memanglah semua kena ada. PSA kita lihat pada perlunya ada satu sistem Kaizen, di mana kita kata adanya kita kata plan, do, check, action, ya. Lepas tu kita ada proses-proses yang kita perlu memperbaikikan, kita kena improvisekan, ya. Kita kena kita kata melonjak lebih baik. 7 pembayaran, 7 ways. Memang ini suatu sin ataupun suatu kita sebagai tidak baiklah kalau kita terus-menerus melaksanakan 7 sin ni. So kita lihat pada ada sistem 5S. 5S ni adalah sistem kita panggil sebagai kita mengemaskan tempat kerja. Ini konsep Jepun. Nanti kita akan lihat apakah 5S itu. Dan 5W1H, ini satu kaedah kita kena pakai untuk menyoal, ya. Yang kita sebut Y, kan, kita W dan H ni how dan sebagainya, ya. Nanti kita lihat pada checklist, check sheet ni adalah
Yalah, ambil kira apakah tugasan yang dilaksanakan, dan kita kena ada checklist seperti mana kalau pilot kan, kalau kita kata sebagai uh, yang disebut sebagai bawa kapal terbang, dia ada checklist before flight, in flight, post flight. Dia ada checklist dia. Begitu juga kan kita punya istilah dia di syarikat-syarikat, kita kena ada checklist. Quality tools, saya sebut kan, berapa quality tools seperti uh, KKM ataupun kita panggil sebagai apa ni, kawalan mutu kan, kumpulan kawalan mutu itu adalah satu cara quality tools ya. Dan banyak lagi cara-cara quality tools, pada itu carta dan macam-macam. Kita akan lihat satu persatu. Jadi ini banyak episod, satu episod saya akan terang satu bahagian, productivity satu bahagian contohnya. Lepas tu kita teruskan dengan quality dan lain-lainnya. Lepas tu terus ke bawah lagi kita lihat kita pada QCC proses. QCC ni quality control process circle, quality control circle, di mana ingatlah saya sebut tentang setiap bahagian ataupun section pekerjaan tu, mereka perlulah, kerana mereka bekerja di situ, mereka lebih tahu apakah kelemahan, apakah kekurangan di situ. Jadi mereka akan bagikan satu menumpukan perhatian kepada itu. Dan memanglah quality tools customer itu utamanya. Kita pun customer juga tahu dalam masyarakat, walaupun kita ni pekerja, tapi kita daripada section ataupun proses yang di atas ya, adalah kita customer kepada orang yang sebelum kita. Bukan masuk customer ni di luar, dalaman pun ada konsep siapa customer, siapa pembeli, siapa pembekal. Ada. Nanti kita lihat pada ini juga. Nanti kita lihat pada benchmarking. Benchmarking ni ya, tidak lain tidak bukan adalah suatu cara ya untuk nak lihat di manakah kita. Adakah kita di hadapan, di pertengahan, ataupun di mana? Di manakah engkau? Di manakah kita? Dan tidak lain bukan last itu. Leadership tu kita lihat pada kepimpinan. Kepimpinan adalah suatu aspek tiada kepimpinan maka gagal lah ya. Kepimpinan bukan katakan CEO, bukan katakan kalau kata kita yang memimpin ya, kita pun pimpin diri kita juga. Kerana dalam kepimpinan ya, setiap personel ataupun setiap petugas ya, setiap yang melaksanakan sesuatu tugas di tempat bekerja, tempat kerja, dia adalah pemimpin pada diri dia sendiri. Maksudnya, kalaulah dia tidak macam orang kata menurut ataupun mengguna pakai ya, ataupun melaksanakan turutan-turutan yang perlu, maka pemimpin gagal lah ya. Bukan maknanya pemimpin ni CEO atau pemimpin ni chairman, bukan. Pemimpin ni maknanya pihak yang di atas sekali. Jadi orang bawah ni apa? Orang bawah ni pengikut ya. Bukan. Dalam konteks quality, sistem quality neuro, pemimpin semua perangkat adalah pemimpin. Mereka memikul tanggungjawab seberat manakah mereka punya peranan. Kalau dia, katalah ya, contoh, kita selalu ada tea maker ataupun orang yang buat kopi, minuman kan. Kalau kita perlukan, kalau dalam mesyuarat dan sebagainya, kita ada orang yang bertanggungjawab menyediakan minuman ringan kan, untuk kadang-kadang tu sambil kita bermesyuarat, walaupun panas, walaupun keadaan yang begitu tidak menyenangkan pihak-pihak yang bermesyuarat, tetapi ada juga perlunya minuman ringan, tea, kopi dan sebagainya kan. Jadi yang menyediakan tea, kopi ni biasa kita panggil tea, coffee lady atau tea lady kan. Dia peranan dia berat. Jangan fikir dia boleh tak perlulah, buat sajalah. No, dia kena ikut tau.
syarikat-syarikat yang beroperasi secara bersistematik, ya, mestilah semua aspek. Kalau aspek bawahan, dia juga kena jaga mutu dia, kualiti dia. Jadi dia akan meningkat naik, ya. Pegawai yang mempunyai lebih kepada tanggungjawab yang lebih berat, lebih tinggi, maka perlulah dia bertindak dan perlulah dia mempamerkan sikap yang positif. Kerana saya dulu pun pernah juga masa bertugas dulu, ada, tak kira engineer, tak kira lah sama ada dia tu accountant, sama ada dia tu pengarah-pengarah, kan, sama ada tu orang kata pekerja-pekerja yang bawahan. Tapi saya dah lihat, ya, tak semestinya orang bawahan ni lebih mudah ikut peraturan. Orang yang berilmu tau, orang yang berilmu, yang mempunyai peranan ataupun punyai tanggungjawab yang lebih besar, ya. Saya lihat tak mahu cakap, tapi dia bertugas sebagai orang yang memegangkan peranan ataupun memainkan peranan yang penting dalam syarikat itu. Tapi dia tidak bersikap, tidak mudah menukar sikap supaya apa yang kita nak laksanakan tu adalah laksana perasaan yang baik, dikira itu. Okey, kali ini saya tidak siap sediakan macam kita biasa-biasalah saya buat, orang kata grafik-grafik lah, kan, tunjuk kepada kita semua. Tapi tak apa, ya. Untuk saya nak jelaskan di sini adalah, selepas ini kita akan lihat satu persatu menu-menu yang sebut seperti itu, dan secara mudahnya TQM ataupun sistem quality neuro ni, ya, total quality management, secara mudahnya saya nak tengok pada cara mudah. Saya tak mau susah-susah dan banyak guna pemikiran, dan setengah orang kata soalan sakit kepala lah, susah pening kepala. Jadi kita lihat kepada apa kita nak perlu buat dalam rumah kita nak siap sedia, kan. Kita pun bersih rumah selalu. Itu 5S lah tu. Kemas, kan. Simpan barang yang cara orang kata teratur, kan. Dalam garaj pun sama jugalah, simpan peralatan-peralatan yang mudah kita guna pakai, kan, disimpan dan diguna pakai semula. Kita berterabur untuk tidaklah sistem bertaburan. Sistem, tidak ada sistem tu. Apabila disebut sebagai sistem quality neuro, maknanya sistematik. Macam rumah, kan, rumah kita ada lantai. Rumah mesti ada lantai. Ada rumah tidak ada lantai, wallahualam. Tapi lantai asas dia kukuh lah, maknanya supaya kita semua boleh letaklah, kan, kita sendiri pun boleh berdiri atas lantai, perkakas rumah. Kita ambil sebagai konsep perumahan. Kita ada lantai, ya, sebagai kukuh. Kusuk asasnya kena kukuh. Dalam agama, dalam apa pun mesti ada kukuhkan perkara asas dulu. Lepas tu baru kita ada tiang untuk tiang-tiang tak boleh sengit. Kalau sengit dia rumah sengit. Pizza, ya, tahu pizza sengit, something dikatakan sebagai engineering fault lah, tapi dah jadi satu orang kata apa, sejarahnya, di mana kita melihatnya sebagai satu keanehan, tapi bukan aneh, kesilapan. Jadi rumah mesti ada tiang yang kukuh. Tiang kukuh ni adalah konsep di mana setiap penghuni ataupun setiap yang bertanggungjawab mestilah bersiap sedia, ya, disiplin yang kuat, kukuh dan kuat. Betul, of course, di rumah ni kita adalah pintu, kan, pintu untuk keluar masuk. Ini satu konsep yang dimana kita sebut sebagai aliran, ya. Kita lihat, bukan kita lihat dalaman saja, kita kena lihat luar pun, berikan kita maklumat-maklumat yang
banyak yang penting. Lepas tu kita ada tingkat-tingkat untuk kita melihat dari dalam, melihat di luar. Ini adalah benchmarking. Kita nak tahulah, aku ni tambah maju ke aku ni, ataupun aku ni nampak sibuk tapi tiada uh, apa-apa yang disebut sebagai kita boleh kata melangkah ke arah kemajuan, kan? Biar sikit tapi ada kemajuan. Jadi setelah atap kita ada juga keliling ni kita ada dinding. Kita akan benakan dinding-dinding untuk jadi lagi nampak kemas lagi rumah tu. Di dinding ni lah mana kita susunkan segala apa yang diperlukan untuk melengkapkan rumah itu sebagai satu sistem yang baik. Sistem kita aturan ni ialah sistem semualah pihak, perangkat marketing, perangkat sourcing, perangkat orang kata HR kan, perangkat latihan, perangkat kewangan, semua jadi ni semuanya dilihat sebagai amat penting, ya. Tidak ada satu yang boleh dikecualikan ataupun dikeluarkan daripada keperluan itu. Jadi maka nak tak nak kita akan lihat satu persatu unsur-unsur ini, perkara ini, ya. Bukan kita main macam sambil-sambilan kita boleh buat tanpa ada planning, kita boleh buat tanpa ada perancangan, kita boleh buat tanpa ada kesungguhan. No. It is a serious business. Seperti saya sebut kan, quality adalah satu perkara serius, melibatkan semua elemen-elemen dalam quality supaya kita berkembang maju, dan kita akan tengok syarikat-syarikat yang betul-betul melaksanakannya dengan sempurna, maka mereka diiktirafkan sebagai syarikat gergasi, syarikat yang telah pun menuju kepada kejayaan. Banyak syarikat-syarikat yang telah maju di Malaysia ni kita adalah dapat lihat satu dua, ataupun mungkin tak banyak lah, mungkin kita susah nak saya tidak mahu mengkecilkan mana-mana pihak masyarakat, tapi saya nak lihat kepada 3M ni ataupun quality sistem quality menyeluruh ni adalah suatu perkara yang amat rumit, tetapi apabila dilaksanakan dengan baik, ya, diutamakan perkara yang sebut tadi kan, segala sebagai satu rumah yang sistem yang kuat, maka akan berjayalah matlamatnya. Jadi saya rasa untuk itu dulu, sekiranya ada apa-apa yang tidak masuk akal maka fikirkan semula. Tapi apa yang saya sampaikan ini bukanlah perkara yang saya sengaja adakan, tapi inilah melalui buku-buku yang banyak saya baca dan banyak rujukan-rujukan yang saya buat, dan ini adalah cara sistem antarabangsa, ya. Saya percaya sahabat saya di sana, di luar sana, banyak melihat negara-negara maju, negara-negara yang mana mereka mengimplementasikan semua ini dan buat perbezaan, buat benchmarking, buat perbandingan. Di mana kita, di mana sana, di mana situ, di mana sini, sana sini. Baik ya, jadi insyaAllah kita jumpa lagi, dan untuk perpisahan kita akan sebut beginilah. Untuk mendapat sesuatu yang baik, perlulah ada usaha dan perlulah ada pemikiran yang baik juga. Maknanya matlamat kita, usaha kita, kegiatan kita, kita punya pekerjaan kita punya keikhlasan juga, jujur kita, semuanya kena disatukan, dipadatkan, seperti mana kita buat pepatahnya kata, takkan datang memujur, takkan datang membulat, ya, kerana kitalah yang
memenikan, melengkapkan keperluan-keperluan kita sebagai hamba-hamba ya. Bagi manusia yang bergelar hamba, maka ambil kira lah ya, kita ni adalah ada peranan masing-masing untuk menjayakan negara ini, menjayakan syarikat kita, menjayakan kita punya rumah tangga kita, menjayakan ni. Jadi usaha-usaha kita ni adalah untuk kebaikan segala-galanya. Jadi kalau silap dan salah silap yang tidak disengajakan, maka biasalah, harap dapat dimaafkan. Baik, terima kasih. Baiklah, seperti biasa kita beras pantun dari utara pergi selatan. Singgah sebentar di ujung pantai, hajat di hati nak bersuara hatan. Panjang umur kita terus bersantai.